Ya, kita bersua kembali dalam grandstand khas penamaan calon pilihan raya umum ke-15. Sudah pastinya kita tidak bertiga, tetapi kita juga mempunyai tetamu khas yang kita bawakan bersama dengan anda untuk bercakap lebih lanjut tentang proses-proses pilihan raya dan juga undang-undang yang mengawal sedia bagi pilihan raya. Jadi ucapkan selamat datang juga Assalamualaikum kepada Profesor Datuk Dr. Syamrah Yu Abdul Aziz yang merupakan pensyarah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih Prof Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Yang menariknya, Mael dan juga Syul, para penonton pagi ini, pada 2018 sebenarnya Prof Datuk ada menulis satu artikel dalam akhbar tempatan Demokrasi Pilihan Raya dan Tanggungjawab Negara. Dan bagaimana kalau Prof Datuk boleh kongsikan sebagai pengenalan, bagaimana Prof Datuk lihat sepanjang sebelum kita sampai ke penamaan calon hari ini, pola informasi yang kita dapat untuk PRU15 ini? Terima kasih Zalia, terima kasih semua dan selamat pagi, salam sejahtera untuk semua penontonnya. Kita lihat seperti yang Ismail sebut tadi lah, ini adalah ibu pilihan raya lah. Tapi setiap pilihan raya selalu menjadi ibu pilihan raya, macam pilihan raya 14 pun. Jadi kita nampak agak banyak lah. Saya ingat informasi yang diberikan tadi pada awal permulaan rancangan kita tadi, kita nampak bahawa ini adalah satu pilihan raya ini adalah ada kelainannya. Pertama dari segi para pengundi, yang keduanya dari segi jumlah parti-parti yang bertanding dan gabungan parti lah. Dan satu lagi yang berkaitan dengan disiplin saya lah, iaitu pindaan pada undang-undang lah. Undang-undang perlembagaan yang menyaksikan contohnya akta anti tukar parti, pilihan raya yang melibatkan mereka berumur 18 tahun dan peristiwa-peristiwa besar negara dari segi hal-hal berkaitan dengan mahkamah dan calon dan parti-parti yang terlibat dalam ahli-ahli parti yang terlibat dalam kes-kes mahkamah lah. Jadi perkara ini menonjolkan beberapa aspek penting dalam pilihan raya pada kali ini. Pertama, untuk saya sebagai pelajar undang-undang akan juga meneliti hal-hal berkaitan dengan perundangan, sama ada kita sebenarnya mempunyai undang-undang yang mencukupi ataupun tidak. Terutamanya dari segi satulah dari segi macam yang Zaliha petik tulisan saya way back in 2018 tu, berkaitan dengan tanggungjawab warga negara. Bagaimana kita boleh sekiranya mereka kuranglah peratusan turun mengundi itu, kita perlu mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan demokrasi ini benar-benar demokrasi. Maknanya partisipasi itu dibuat oleh majoriti masyarakat ataupun sejumlah besar masyarakat yang layak mengundi. Dan itu sajalah untuk permulaan. Okey. Mungkin kita boleh membawakan gambaran dan juga apakah antara perkongsian yang akan dikongsikan bersama dengan sahabat-sahabat penyampai kita yang sudah pun bersedia di lokasi-lokasi terpilih pada ketika ini membuka tirai untuk grandstand khas penamaan calon PRU ke-15. Syuhada, sudah ada sahabat kita yang bersedia dengan laporannya. Silakan Syuhada. Okey, ya benar Ismail, kita sudah ada rakan-rakan penyampai yang sudah pun bersedia di lokasi-lokasi terpilih untuk kami bawakan perkembangan terkini kepada anda semua. Jadi pada pagi ini, lokasi yang pertama kami nak bawakan kepada anda adalah P003 Arau. Kita nak terus saja bersama dengan rakan penyampai Muhammad Ali Ashraf. Selain daripada Ashraf daripada P003 Arau, ya, kita juga ada beberapa lagi rakan penyampai seperti di P131 Rembau, Vimala Kasturi, dan juga P107 Sungai Buloh bersama dengan Mohan Cina Sami. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Alif Ashraf yang sudah pun bersedia di P003 Arau. Silakan. Ya, terima kasih Syuaida di Angkasa Puri. Kini saya berada di Dewan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, di mana di sinilah pusat penamaan calon bagi Parlimen Arau. Seperti mana yang kita tahu, di Perlis ada 3 sahaja kerusi Parlimen dan alhamdulillah cuaca baik pagi ini dan apa yang dapat saya lihat, keadaan lalu lintas di sini masih lagi terkawal dan pasukan keselamatan telah mula berkawal di lokasi seawal pagi. Untuk maklumat anda, lebih 200 kaki tangan terdiri daripada petugas SPR dan Polis Diraja Malaysia PDRM ditempatkan bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon yang bermula pada jam 9 pagi nanti. Dan kerusi P003 Arau ini merupakan kerusi
paling panas kerana penyandangnya sebelum ini, Datuk Seri Syahidan Kasim, yang mengesahkan bertanding mewakili Perikatan Nasional dan dijangka akan dicabar oleh bekas Ketua Pemuda UMNO bahagian iaitu Datuk Rozabil Abdul Rahman, calon muda Pakatan Harapan yang baru saja berumur 27 tahun iaitu Fatin Amelina Fazli, dan pejuang diwakili oleh Abdul Razak Abdul Khalik dijangka turut sama menamakan diri sebagai calon di Parlimen Arau ini. Dan untuk maklumat anda, bagi Dewan Undangan Negeri Dun Arau mempunyai 5 kawasan iaitu N11 Pau, N12 Tambun Tulang, N13 Guar Sanji, N14 Sipak 4, N15 Sanglang. Pertembungan di semua kawasan Dun dan Parlimen di Perlis berkemungkinan bakal menyaksikan 4 atau 5 penjuru, dan ini sesuatu yang baru untuk rakyat Perlis kerana sebelum ini hanya melibatkan 3 penjuru sahaja. Berdasarkan daftar pemilih sehingga 7 Oktober, seramai 60,876 pengundi layak mengundi di Parlimen Arau pada PRU 15 kali ini. Daripada jumlah itu, 60,413 merupakan pengundi biasa, 106 pengundi tentera dan pasangan, 353 pengundi polis dan pasangan, dan 4 orang pengundi luar negara. Saya rasa baik setakat itu saja laporan saya dari P003 Arau. Untuk maklumat seterusnya, kita akan bersama rakan pelapor di P13 Rembau bersama Vimala Kasturi yang sahih di RTM #MyPRU15. Kita bersama Vimala. Silakan Vi. Parlimen Rembau ini baik saudara, terima kasih Alif. Saya berada di P131 Rembau, dan P131 Rembau ini pastinya kerusi panas, dan Parlimen Rembau dijangka akan melihat pertembungan 5 penjuru melibatkan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Gerakan Tanah Air dan juga Parti Sosialis Malaysia. Baik saudara, saya berada di Dewan Seri Rembau, dan seperti sedia maklum, Dewan Seri Rembau ini adalah tempat proses penamaan calon bagi Parlimen Rembau ini, dan tempoh mengemukakan kertas penamaan calon akan bermula 9 pagi hingga 10 pagi, dan calon, pencadang dan juga penyokong dibenarkan masuk ke Dewan ini pada pukul 9 pagi. Dan di sini saya dapat lihat ada penyokong pencadang telah pun tiba dan tidak dibenarkan lagi masuk ke dalam Dewan. Mereka berada di pekarangan Dewan ketika ini, dan saudara, calon-calon yang layak bertanding akan diisytiharkan oleh pengurus selepas selesai proses penamaan calon. Saudara, di Rembau 200 petugas yang bertugas untuk penamaan calon ini, dan saya dapat lihat pegawai PDRM, pegawai SPR telah pun hadir seawal 7 pagi untuk proses penamaan calon ini. Dan selepas penamaan calon ini, saudara, calon yang layak bertanding akan mula berkempen meliputi pemasangan bendera, poster, ceramah dan sebagainya. Dan cuaca hari ini juga dilihat baik. Awal pagi tadi hujan, namun sekarang cuaca telah pun cerah. Dan kepada pengundi Rembau, seramai 133,555 orang, jangan lupa melaksanakan tanggungjawab anda pada PRU 15 ini, dan terus setia bersama RTM untuk perkembangan dari semasa ke semasa yang sahih di RTM #MyPRU15. Baik, kita bersama Mohan di P107 Sungai Buloh. Baik, terima kasih Vimala. Seperti yang anda sedia maklum, saya ketika ini berada di Dewan Kenanga, Pejabat Daerah dan Tanah Petaling, Sungai Buloh bagi proses penamaan calon Parlimen P107 Sungai Buloh. Baik, mungkin saya boleh kongsikan situasi di sini, termasuk keadaan cuaca, iaitu cuaca agak mendung, dan anda sendiri boleh lihat di sini iaitu hujan renyai, dan saya pun basah dalam hujan renyai tersebut, dan melihat pada calon-calon yang dijangka akan bertanding di kawasan Parlimen ini, iaitu calon Barisan Nasional Khairi Jamaluddin atau lebih dikenali sebagai KJ, calon Perikatan Nasional
Nasional Muhammad Ghazali Mahanim, calon Pakatan Harapan Datuk Ramanan Ramakrishnan dan calon pejuang iaitu Muhammad Akmal Yusof. Baik, sebelum ini penyandang bagi kerusi Sungai Buloh ini adalah Siva Rasa dari Parti Pakatan Harapan. Dan mungkin saya boleh ulas sedikit berkenaan dengan calon-calon yang akan bertanding di kawasan ini, terutamanya calon daripada Barisan Nasional Khairi Jamaluddin yang juga Menteri Kesihatan. Buat pertama kali beliau bertanding di kawasan parlimen ini. Sebelum ini beliau adalah ahli Parlimen Rembau buat 3 penggal berturut-turut. Dan calon-calon parti lain termasuk Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Pejuang adalah calon-calon muka baru di kawasan parlimen ini. Baik, berbalik juga kepada lokasi ini, penyokong-penyokong sudah pun bermula berkumpul di hadapan Dewan Kenanga Pejabat Daerah dan Tanah Petaling Jaya sejak jam 8 pagi tadi. Namun calon-calon masih belum kelihatan dan saya difahamkan mereka akan tiba di lokasi ini sekitar jam 8.30 pagi. Dan selain itu, pasukan keselamatan seperti polis dan pihak berkuasa tempatan PBT telah pun tempatkan di lokasi ini bagi memastikan proses penamaan calon berjalan dengan lancar. Sekian sahaja laporan saya yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali bersama Syuhada Studio. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mohan dengan perkongsian terkini dari P107 Sungai Buloh dan seketika tadi bersama dengan Vimala Kasturi Velasami P131 Rembau dan juga Alif Ashraf dari P003 Arau. Untuk perkongsian lebih lanjut pada pagi ini kita terus saja bersama sekali lagi Ismail dan juga Zaliha, silakan. Okey, kalau kita nak bercakap sebenarnya berkenaan tentang kelayakan bagi calon untuk bertanding bagi pilihan raya umum ke-15 sama ada di Dewan Rakyat, kerusi Parlimen maupun di Dewan Undangan Negeri yang mempertaruhkan Pahang, Perlis dan juga Perak. Mungkin Prof. Datuk Syam Rahayu boleh memberikan komen sedikit berkenaan tentang bermula pada pindaan perkara 47(B) ataupun Fasal D Perlembagaan Persekutuan pada pindaan 2019 berumur 18 tahun ke atas pada hari penamaan calon. Impak dan juga kesannya kita menyaksikan PRK kecil Tanjung Piai telah pun dilaksanakan pada 16 November 2019 pertama kali calon 18 tahun bertanding. Kemudian diteruskan dengan PRN Melaka dan juga PRN Johor. Jadi bagaimana Prof Datuk melihatkan impak dan juga kita sudah pun bersedia untuk move forward melihatkan kepada negara-negara lain di Asia Tenggara juga sudah pun meletakkan calon 18 malah ada yang 17 tahun untuk layak bagi mengundi ataupun menjadi calon. Ya, ini adalah satu perkembangan barulah, bukan saja untuk pengundi tetapi juga untuk calon menjadi, seperti yang kita tahulah, calon untuk menjadi atau untuk dipilih dalam pilihan raya sebagai wakil rakyat lah. Jadi ini adalah satu perkembangan baru yang kita nampak di negara kita dan kesediaan kita untuk menerima pemimpin yang muda atau juga bukan saja pengundi yang muda tetapi pemimpin yang muda itu. Dan mungkin kesediaan untuk kita menerima pengundi itu saya fikir tidak ada banyak persoalan, sebabnya macam Ismail sebut tadi, banyak negara yang meletakkan pengundi bahkan ada yang sampai umur 16 tahun ya. Tapi dari segi pemimpin ini saya pernah menyebut bahawa apabila seseorang calon itu memenangi pilihan raya, maknanya dia bukan sekadar wakil rakyat yang boleh berkhidmat pada kawasan yang dia menjadi calon. Tapi yang penting bagi kita pelajar undang-undang ni, mereka akan menjadi penggubal undang-undang. Jadi pernah saya cadangkan supaya kefahaman tentang proses gubalan, kepentingan undang-undang diberikan secara mendalam kepada para legislator baru ini. Dan mereka mungkinlah, bukan kita tidak percaya pada orang muda. Orang muda banyak maklumat, tetapi dari segi teknikal dan pengalaman itu perlulah mereka mendapat perkongsian daripada orang yang lebih banyak pengalaman dalam membuat undang-undang ini. Jadi kita harus ingat para penonton yang saya hormati sekalian juga, bila kita pun, saya nak tegaskan dekat sini bahawa apabila kita memilih wakil rakyat, harus ada kesedaran bahawa mereka akan membuat undang-undang bagi negara kita demi keselamatan dan kedaulatan negara. Dan keduanya, menjaga kepentingan negara dengan hubungan luar, dalam hubungan luar. Dan ini akan berlaku di Parlimen. Terutamanya lah bagi negeri, penentuan tentang pelaksanaan undang-undang itu perlu dilakukan oleh Dewan Undangan Negeri. Dan mereka atau calon ataupun wakil rakyat muda ini memerlukan pengalaman yang lebih dan ini harus dikongsi dan menjadi satu
orang kata apa, agenda dalam memperkasa wakil rakyat yang muda ini dalam membuat undang-undang terutamanya. Bagaimana Prof Dato' lihat macam negara-negara yang Ismail sebutkan tadi, ada yang boleh mengundi awal umur 16 tahun, 17 tahun, tapi pengetahuan tentang demokrasi itu diterapkan di peringkat persekolahan lagi. Bagaimana ini dilakukan tanpa dipolitikkan supaya mereka mendapat pengetahuan tersebut tetapi tidak dipengaruhi oleh sentimen mana-mana parti? Tapi Zalia, kalau kita kata tak ada sentimen politik itu mungkin mustahil. Sebab mesti ada elemen politik. Cuma kita kena renggangkan sikit dari segi politik kepartian itu. Sebab politik dalam pentadbiran negara ini suatu yang penting yang harus diberikan kesedaran seawal daripada kanak-kanak itu atau orang muda itu mungkin di peringkat tadika lagi kita menanam sifat kenegaraan itu. Seperti yang kita kata, kenegaraan itu adalah bukan parti politik. Jadi kita mungkin juga minta orang yang lebih dewasa ini boleh membezakan kenegaraan dan politik kepartian. Kenegaraan itu bukan politik kepartian. Iaitu kita kena bezalah politik perpartian dan politik untuk kepentingan negara. Jadi ramai orang bertanya sama ada kita sebenarnya sudah bersedia ataupun tidak untuk mempunyai pengundi muda atau juga wakil rakyat yang muda. Tapi tak apa, pada pandangan saya kita harus bermula pada satu langkah. Maknanya kalau kita tak mula, bila lagi? Bila Prof Datuk sebutkan ialah persoalan yang diberikan, adakah kita bersedia, adakah mereka cukup matang, tapi yang disuarakan oleh pengundi muda terutamanya 18 tahun ke atas. Kalau nak buka akaun boleh 18 tahun ke atas. Betul. Apa sahaja boleh 18 tahun. Kenapa berkahwin pun boleh. Berkahwin 18. Tapi kenapa tiba-tiba seolah-olah ada double standard ataupun masih lagi ada persepsi yang mereka ini masih tidak bersedia bila untuk membuat keputusan sebegini? Saya rasa Zalia, biasalah benda baru. Benda baru nanti orang macam susah nak terima, tapi bila dah 1, 2, 3 kali dan orang muda ini satu cabaran. Kalian kena pastikan, buktikan bahawa kalian berkaliber, lebih berintegriti, mempunyai pengetahuan yang tinggi dan bukan saja idealisme tapi mampu melaksanakan apa yang dikatakan. Orang kata mengotakan apa yang dikatakan. Jadi kita macam saya ni orang dah hampir orang kata warga emas lah orang tu dah jiwa muda. Jiwa muda. Kita mengharapkan warga muda untuk menjadi pewaris bangsa kan. Jadi kita harus letakkan kepercayaan kepada mereka dan mereka juga harus buktikan keupayaan untuk menyumbang kepada negara lebih awal supaya negara kita ini lebih terjamin dan tahu akan cabaran-cabaran serta jalan penyelesaiannya. Kita kena mula somewhere. Okey. Alang-alang hari ini kita ingin melihat penamaan calon dan juga kelayakan-kelayakan yang bersangkutan dengan bagi meletakkan calon itu sebagai calon bagi kemenangan parlimen di kawasan tertentu ataupun Dewan Undangan Negeri. Saya tertarik apabila kita melihat antara syaratnya adalah bukan seorang yang bankrupt yang belum dilepaskan. Perkara ini juga merujuk kepada tarikh ataupun nombor siaran warta mengenai hal itu diperlukan untuk pengisytiharan bankrupt tersebut. Ini saya nak korelasikan dengan situasi penafian oleh Teresa Kok baru-baru ini menyatakan beliau bukanlah orang dalam kategori bankrupt. Jadi perkara berkenaan tentang status bankrupt ataupun tidak, bagaimana prosesnya untuk memastikan ia ada clearance ataupun pelepasan supaya calon itu boleh bertanding tidak dihalang kerana faktor-faktor bankrupt. Okeylah, kalau kita bercakap secara umum tentang faktor hilang kelayakan ni, kita ada dalam peruntukan undang-undang yang jelaslah macam Ismail sebut tadi, bankrupt tu salah satu aspek yang banyak juga sebelum ini bila borang penamaan calon tu sampai kepada pegawai berkaitan tu ditolak kerana bankrupt, kerana ada bantahan-bantahan. Ya, bagaimana untuk membuktikan bahawa calon itu bankrupt? Biasanya memang saya rasa sistem kita agak mudah untuk kita mengenali dalam data-data bank negara ataupun data-data yang bankruptcy agency ni kan. Jadi saya fikir tak adalah satu yang agak complicated lah untuk membuktikannya. Tapi kadang-kadang calon tu sendiri tak sedar
Yang dia kadang-kadang mungkin notis tentang kebangkrapan tu tak sampai akibat pertukaran alamat dan sebagainya. Jadi calon-calon tu tak sedar. Jadi saya terharap hari ini bila calon-calon tu dinamakan, borang diisi dan sebagainya, kita harap tak adalah kerana isu yang semudah itu yang perlu diselesaikan. Ia harus diteliti oleh parti-parti atau pihak-pihak yang pencalonan itu perlu memastikan bersedia untuk bantahan-bantahan yang akan dibuat melalui atas alasan bankruptsi inilah. Okey. Mungkin Syuhaidah sudah bersedia untuk membawakan perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di lokasi yang seterusnya. Kalau tadi kita dah bawakan di Sungai Buloh, Rembau, mungkin ada perkongsian di Bera, kerusi yang disandang oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apakah perkongsian di sana? Syu, silakan untuk membawakan perkongsian ini dari Bera. Ya, betul Ismail. Seperti saya kongsikan, bagi P090 Bera ini, penyandang dia merupakan Perdana Menteri caretaker sendiri, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kami nak bawa anda ke lokasi bersama dengan rakan penyampai Dian Fatimah Mat Noh. Juga untuk pengetahuan anda pada pagi ini, kita bukan sahaja mahu bersama dengan Dian untuk perkembangan terkini sebelum penamaan calon secara rasminya di P090 Bera. Untuk pengetahuan anda semua, Parlimen Bera ini penyandangnya merupakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang merupakan Perdana Menteri caretaker, dan selaku Perdana Menteri terkini, kini Datuk Seri Ismail Sabri kembali bertanding di Parlimen Bera. Jadi untuk perkongsian yang lebih lanjut, kita nak bersama dengan Dian Fatimah Mat Noh, dan seketika nanti kita bersama dengan Nur Farhana Azwani di Parlimen Gombak. Silakan terlebih dahulu. Terima kasih Syuhaidah. Proses penambahan calon sempena PRU 15 bagi Parlimen P090 Bera hari ini akan berlangsung di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera bermula pukul 9 pagi. Dan cuaca mendung pada pagi ini, dan apa yang dapat saya lihat, keadaan lalu lintas di sini masih lagi terkawal dan pasukan keselamatan telah mula berkawal di lokasi seawal pagi tadi. Dan di dalam Dewan, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Datuk Zaman Azam Muhammad Sarif telah pun bersedia dengan seramai 38 petugas pilihan raya yang ada di dalam. Dan untuk makluman, P090 Bera dijangka menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Dan Barisan Nasional sebelum ini mengumumkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dari UMNO yang juga merupakan penyandang kerusi parlimen ini sebagai calon. Dan Perikatan Nasional mencalonkan Asmawi Harun daripada Bersatu, manakala Pakatan Harapan pula Abbas Awang dari PKR. Dan untuk makluman, Datuk Seri Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO mewakili Parlimen Bera sejak tahun 2004, dan pada PRU ke-14 beliau memenangi kerusi Parlimen Bera dengan majoriti sebanyak 2,311 undi, menewaskan calon daripada PKR dan PAS. Dari luar Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera ini, tadi kita kedengaran sorak semangat penyokong parti-parti bertanding, dan sekarang ini mereka telah mula berarak masuk ke kawasan Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera ini. Dan penyokong-penyokong ini telah tiba seawal pagi sebelum calon masing-masing, sebelum perkarangan pusat penamaan calon di sini. Dan dan sekian perkembangan dari Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera. Kita yang sahih di RTM #MyPRU15, dan kita terus bersama dengan rakan penyampai Nur Farhana Azwani Ismail di Gombak. Silakan. Baik, terima kasih Dian di Bera. Proses penamaan calon sempena PRU 15 bagi Parlimen P098 Gombak hari ini berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu Gombak bermula pada pukul 9 pagi nanti. P098 Gombak dijangka menjadi tumpuan pertembungan 6 penjuru antara Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN, Pakatan Harapan PH, Parti Bumi Putera Perkasa
Saudara Malaysia Putra GTA dan 2 calon bebas. BN sebelum ini mengumumkan Megat Zulkarnain Omardin sebagai calon P098 Gombak, manakala PN pula mencalonkan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Datuk Seri Muhammad Azmin menjadi ahli parlimen Gombak selama 3 penggal dengan bertanding atas tiket PKR sebelum keluar parti dan menyertai Parti Pribumi Bersatu. PH pula mencalonkan Datuk Seri Amiruddin Syari dan putra mencalonkan Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir. Semalam pengacara Azwan Ali mengesahkan akan bertanding atas tiket calon bebas bagi kerusi Parlimen P098 Gombak, dan seorang lagi calon bebas ialah Ir-Senior Zulkifli Ahmad dari Parti Bahtera Sejahtera Malaysia. SPR sebelum ini memaklumkan kertas penamaan calon bagi PRU 15 boleh dikemukakan dari 9 hingga 10 pagi hari ini. Jadi sama-sama kita nantikan pengumuman rasmi mengenai penamaan calon P098 Gombak yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Nur Azlina Abdul Aziz selepas pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan daftar pemilih sehingga 15 Oktober, seramai 206,744 pengundi layak mengundi di Parlimen Gombak pada PRU 15 kali ini. Dan daripada jumlah itu 206,232 merupakan pengundi biasa, 434 pengundi awal dan 78 pengundi luar negara. Dan seramai 35 petugas akan terlibat sepanjang proses penamaan calon hari ini di Sungai Pusu Gombak. Dan di belakang saya ini juga kumpulan penyokong parti masing-masing telah pun tiba di perkarangan SMK Sungai Pusu. Jadi perkembangan mengenai proses penamaan calon Parlimen P098 Gombak akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali bersama Syuhaida. Ya, baik. Terima kasih Nur Fahana Azwani Ismail untuk perkongsian terkini bagi P098 Gombak. Pastinya ini juga antara kursi panas yang menarik sekali kerana penyandangnya Datuk Seri Azmin Ali yang juga merupakan mantan Menteri Besar Selangor akan cuba untuk mempertahan kerusi ini yang juga turut menerima persaingan begitu sengit sekali, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari, wakil daripada Pakatan Harapan yang juga merupakan Menteri Besar Selangor sekarang ini. Seterusnya, kita semua pada pagi ini ingin sama-sama saksikan perkembangan terkini di P135 Alur Gajah. Kita nak terus saja bersama dengan rakan penyampai yang sudah pun bersedia di sana, iaitu Nur Farah Huda Syahiran. Silakan. Baik, terima kasih Syuhaida. Saya ketika ini berada di Dewan Taming Sari UiTM Kampus Alur Gajah bagi menyaksikan proses penamaan calon bagi Parlimen P135 Alur Gajah Negeri Melaka. Sedikit maklumat berkenaan dengan Parlimen Alur Gajah ini, dijangkakan bakal berlakunya pertembungan 4 penjuru di antara para calon Barisan Nasional, iaitu Saudara Syarul Sufian Hamdan, seterusnya calon Pakatan Harapan PH Adili Zahari yang juga bekas Ketua Menteri Melaka, calon Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof yang merupakan penyandang kerusi Alur Gajah sebelum ini, dan juga calon daripada Gerakan Tanah Air Muhammad Nazrik Abdul Rahman. Saya dimaklumkan tepat pada pukul 9 nanti calon-calon dibenarkan masuk ke Dewan Taming Sari ini untuk menyerahkan borang permohonan pencalonan itu nanti. Dan situasi di belakang saya ini ketika ini boleh dilihat juga para petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang memastikan kelancaran proses penamaan calon ini agar tidak berlaku sebarang masalah yang tidak diingini ketika proses itu berjalan nanti. Dan baik, sedikit perkongsian berkenaan dengan Parlimen Alur Gajah ini. Di Parlimen ini terdapat 5 don di bawahnya, iaitu Rembia, Gadik, Macap Jaya, Durian Tunggal dan juga Asahan. Juga seramai 93,311 pengundi yang berdaftar berada di bawah Parlimen ini, dengan pecahan 92,749 adalah pengundi biasa, 23 bagi tentera dan pasangan, 535 adalah polis dan pasangan, manakala pengundi luar negara adalah 4 orang. Saya turut dimaklumkan penyokong-penyokong calon-calon ini juga sudah pun bersedia di hadapan pintu masuk UiTM ini untuk memberikan suntikan semangat kepada calon-calon pilihan mereka. Malah pegawai-pegawai media, petugas-petugas media dari negeri Melaka juga turut berada di pintu masuk itu. Dan sebelum saya berakhir, peringatan kepada semua pengundi untuk menyemak maklumat mengundi anda di
MySPR Semak bagi memastikan proses mengundi anda pada 19 November ini berjalan lancar. Jadi saya kira sekian sahaja liputan bersama saya Nurfarah Huda Sairan serta kru penerbitan yang sahih di RTM. #MyPRU15. Kita kembalikan ke Asapuri. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Nurfarah Huda untuk perkongsian terkini bagi Parlimen Alor Gajah P135. Pastinya pertembungan yang begitu menarik sekali dijangkakan di kawasan Parlimen ini. Muka baharu yang diumumkan oleh BN dan juga saingan yang begitu hebat sekali seperti mantan Ketua Menteri dan juga penyandang di Parlimen Alor Gajah ini sama-sama kita saksikan seketika nanti. Secara rasmi akan diumumkan oleh pihak SPR. Untuk perkembangan yang lebih lanjut, sekali lagi kita terus saja bersama dengan Ismail dan juga Zaliha. Silakan. Baik, terima kasih Syuh dan juga rakan-rakan kita yang berada di lokasi dengan perkembangan mereka. Bersama kami masih lagi kita berbicara dengan Profesor Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Prof Doktor, sebelum calon-calon ini tampil untuk dicalonkan ataupun didaftarkan penamaan, pengisytiharan harta juga merupakan satu yang sering diberikan tumpuan bukan saja oleh parti-parti lawan, malah juga oleh para pengundi ini. Ya. Yalah, betul lah, sebab kita nak tengok integriti kan. Jadi kalau kita lihat calon tu, yang paling pentingnya adalah integriti. Jadi Ismail sebut pasal bankruptcy tadi kan. Jadi ini adalah satu dimensi penting untuk lihat integriti seseorang itu sebelum dia menjadi calon. Mungkin orang mempersoalkan dia seorang, contoh orang kata kaya sangat ni lain macam kan dia kata kan. Jadi ini nak pastikan bahawa harta tersebut dimiliki secara sah lah. Dan ini penting. Saya harap ialah semua calon tu dapat membuktikan bahawa mereka adalah calon yang bersih lah. Untuk kepentingan demokrasi kita kan. Untuk memastikan agar perkara-perkara itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum berlakunya sebarang bentuk bantahan dalam penamaan calon tersebut. Satu lagi yang menjadi kebimbangan ataupun persoalannya, Prof Datuk, berkenaan tentang isu apabila seseorang calon itu mempunyai keahlian dalam satu parti yang berlainan tetapi bertanding atas satu tiket parti yang lain dan parti ataupun gabungan itu bukanlah gabungan parti yang dinaunginya. Apakah perkara itu menyalahi peraturan khususnya perlembagaan parti maupun apa jua undang-undang yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan, Prof? Kalau dari segi Perlembagaan Persekutuan, dia tidak ada halangan. Mana-mana pihak atau bahkan orang tu boleh bertanding kalaupun dia tidak mempunyai parti sekalipun. Sebab tu kita ada calon-calon bebas tu kan. Asal dia boleh bayar wang deposit dengan wang untuk kempen tu lah kan. Cuma ialah dalam sistem parti itu sendiri dia bergantung kepada perlembagaan parti. Contoh, ada setengah parti menyatakan bahawa sekiranya seorang ahli parti itu bertanding dengan tiket parti yang lain yang bukan dalam gabungan ataupun mungkin dalam gabungan yang tidak dipersetujui oleh parti itu dan bergantung kepada parti politik perlembagaan itu. Sebab setiap parti dia mesti ada perlembagaan dia, sebab dia adalah satu pertubuhan. Setiap pertubuhan dia mesti ada perlembagaan. Jadi seorang yang bertanding atas ikat parti lain tu mungkin boleh dikenakan tindakan lah dari segi undang-undang dalam perundangan parti itu sendirilah. Tapi dari segi perlembagaan dia tidak ada kata-kata yang salah, yang jelas lah. Tapi perlembagaan parti itu tidaklah bercanggah dengan sistem dalam undang-undang perlembagaan yang kita ada lah. Okey, apakah boleh dipecat kalau sekiranya perkara itu berlaku? Ya, mungkinlah kalau dari segi undang-undang kan, betul boleh dipecat sebab ada juga parti menyatakan sekiranya seseorang itu bertanding ataupun pernah berlaku sebelum ni kan. Contoh dia tidak dicalonkan, tak dapat watikah dicalonkan, kemudian dia bertanding atas tiket bebas, dia tak sertai parti lain. Itu juga orang kata boleh disingkirkan dari parti mengikut perlembagaan parti lah. Yang saya nak sebut tadi ialah tentang kriteria umum lah yang ada dari segi hilang kelayakan dan sebagainya tu memang jelas kita nampak dalam perlembagaan. Cuma orang undang-undang ni dia mungkin kreatif sikit tau Zaliha, apa dia? Banyak loophole. Banyak loophole. Saya cakap macam ni. Itu adalah kebebasan saya.
Kenapa parti nak sekat saya kan? Jadi ini boleh timbul persoalan ni. Kebebasan itu cuma yang saya nyatakan tadi bahawa setiap pertubuhan itu dia adalah mempunyai peraturannya sendiri. Kalau dia kata freedom of association or to disassociate himself from the party. Tapi orang ni dia tak letakkan jawatan dia, kalau seseorang itu tak letak jawatan dia dalam parti, tak letakkan keahlian dalam parti, dia masih lagi tertakluk pada undang-undang parti tu. Jadi Prof Datuk, bagaimana ini tidak dikelirukan? Mungkin ada yang mempersoalkan apa gunanya Akta Lompat Parti sekiranya seseorang itu boleh bertanding di bawah sayap yang lain. Kalau lompat parti tu lebih digunakan selepas berlakunya pilihan raya. Dia dah dapat tiket ya. Kalau dia dah dapat tiket, maknanya dia dapat seat dah, dia dah menang dah pilihan raya tu. Jadi individu yang telah menang pilihan raya dalam parti A melalui parti A, contoh orang tu dia parti A, dia bertanding bawah tiket parti B, dia sekali menang. Jadi bila dia menang, dia ni ahli parti tu kan. Jadi adakah itu dikira lompat parti? Itu satu persoalan undang-undang. Itu mungkin yang relevan dengan yang Zaliha tanya tadilah. Dia menang, boleh tak bila parti itu pecat dia daripada parti, adakah ni dikirakan sebagai lompat parti? Tapi dari secara umum yang dipecat oleh parti itu bukan dikira sebagai lompat parti mengikut akta lompat parti, akta tukar parti. Ini macam adalah kita kena bincang lagi dari segi possibility legal arguments. Okey, beralih daripada perkara itu, kita juga ingin menyentuh kepada ada beberapa individu yang memegang penjawatan sebagai Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Contohnya Menteri Besar Selangor dan juga Menteri Besar Negeri Sembilan memilih untuk bertanding Menteri Besar Negeri Sembilan di Port Dickson dijangkakan, dan juga Menteri Besar Selangor di Gombak. Perkara ini juga turut disentuh apabila dalam prasyarat untuk menjadi calon Menteri Besar atau Ketua Menteri ataupun Exco menjadi ahli Dewan Rakyat boleh ataupun dibenarkan pada masa yang sama menjadi ahli Dewan Rakyat tetapi sebagai ahli biasa sahaja. Makanya dalam perihal ini, apakah tidak dibenarkan untuk memiliki perjawatan pertindihan iaitu Menteri Besar dan juga memegang perjawatan sama ada Timbalan Menteri ataupun Menteri Kabinet, Prof Datuk? Kalau ikut perlembagaan, syarat untuk menjadi calon tu dia boleh menjadi ahli kedua-dua legislator. Maknanya pada peringkat persekutuan boleh juga jadi ahli parlimen, dan pada peringkat negeri boleh juga ahli Dewan Undangan Negeri pada masa yang sama. Dibenarkanlah dual membership tu. Cuma bila pegang jawatan dari segi undang-undang tak ada masalah. Tapi dari segi keupayaan menggalas, contoh dia Menteri Besar di negeri, tiba-tiba menjadi Menteri dalam Jemaah Menteri pada peringkat persekutuan. Ability to conduct the two, tanggungjawab yang besar dua-dua sekali tu. Ini yang ada pernah satu ketika dulu calon itu menolak untuk menjadi ahli parlimen sebab dia tak nak menggalas dua tanggungjawab itu sebab dia dah Menteri Besar kan. Jadi ni rakyat, saya rasa rakyat kena objek lah untuk dua jawatan ni. Rakyat kena tolak lah dua jawatan dia sebabnya tanggungjawab tu besar. Sebab Menteri Besar ataupun Exco sekalipun di negeri itu, dari segi undang-undang saya, ini pandangan saya lah, saya nampak macam tak adalah halangan dari segi undang-undang sebab apabila dia jadi ahli Dewan, dia berhak untuk dilantik sebagai ahli Jemaah Menteri ataupun Exco atau Menteri Besar pada, tidak ada sekatan dalam perlembagaan tu. Jadi administratively saya rasa tidak begitu, pada pandangan saya lah, tidak begitu berkesan lah, tidak bagus lah dalam konteks ini sebab tanggungjawab itu besar. Keupayaan tanggungjawab itu. Baik, Prof Datuk, kita nak berehat seketika untuk kita menyaksikan sedikit perkongsian di media sosial berkenaan tentang situasi dan juga harapan yang boleh digambarkan khususnya kepada pemilih-pemilih untuk peletakan nama-nama calon yang akan digambarkan ataupun dicalonkan dalam penamaan calon bagi PRU ke-15 ini, dan selepas itu kita akan ke Met Malaysia. Hai kamu orang, hari penamaan calon bagi negara kita Malaysia hari ini PRU ke-15. Jadi bagi kamu orang yang pergi ikut penamaan calon tu, jangan gaduh-gaduh, jangan heboh-heboh.
Jangan sampai bertumbuk ya. Relax cek semua. Tenang cek semua. Kita juga begini. Saya doakan yang akan bertanding adalah mereka yang calon berintegriti, bebas rasuah, tidak mengutamakan kroni, tidak mengutamakan keluarga, tapi mengutamakan rakyat. Itu yang kita mau. Jadi kita undi pilih calon yang bersih dan adil. Oke. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan sedikit mendung pada pagi ini. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di Sabah, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan pantai timur semenanjung, termasuklah di hampir ke semua bahagian di Sabah. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Pada saya, pemimpin untuk ahli parlimen yang saya mahu, yang berjiwa rakyat, dekat dengan rakyat, yang boleh bantulah untuk naikkan ekonomi kita kan. Dan yang paling penting sekali, dia boleh menepati manifesto yang diberikan. Pada pendapat saya lah, saya akan pilih calon yang tiada rekod jenayah. Meskipun jenayah itu atas satu tuduhan semata-mata, tapi disebabkan mereka ada tuduhan, saya akan mengambil jalan selamat untuk tidak mengundi mereka. Saya harapkan macam ramailah golongan muda yang dapat turun untuk pergi mengundi. Kalau kita tengok PRU 14 sebelum ni kan, orang muda ramai yang tak turun. Tu sedih jugalah tengok
Saya berharap dapat calon yang dapatlah membimbing ataupun memimpin negara kita kepada arah yang lebih majulah untuk daripada segi ekonomi maupun kepada ataupun janji-janji mereka kepada rakyat supaya mereka lunaskan apa yang mereka telah katakan sebelum PRU. Bantuan seperti sebelum ni kan sudah diberikan peranti siswa. Itu juga mungkin usaha yang baguslah. Seperti rakan saya terdapat rakan yang mendapat peranti siswa. Itu sangat baguslah kerana memudahkan dia untuk belajar di kampus. Baik, itu dia seketika tadi kami bawa kepada anda suara kebanyakannya anak muda berkenaan dengan pilihan raya umum yang ke-15 ini. Dan menariknya pilihan raya umum kali ini di mana undi 18 turut terpakai dan kita sudah pun dengar apakah antara perkara-perkara yang diinginkan oleh anak-anak muda ini bagi ahli-ahli parlimen yang akan bertanding di kawasan-kawasan mereka. Barangkali Ismail dan juga Zaliha juga boleh turut menanyakan pada tetamu kita kelebihan apabila undi 18 ini terpakai bagi PRU yang ke-15 kali ini. Lihat Ismail. Okey, ya, memang benar sekali. Sudah pastinya kalau kita menyaksikan pertambahan sehingga 5.4 ataupun 5.5 juta lebih lah ya pengundi automatik yang berdaftar dalam pilihan raya umum ke-15 ini, pengundi baharu automatik dan juga lebih kurang 1.2 juta pengundi muda. Ini kita gambarkan ya Prof Datuk Syam Rahayu. Situasi ini melihatkan kepada peratusan yang besar. Disebabkan itu kalau perbandingan Johor dan Melaka itu dianggap sebagai perbandingan tidak setara kerana mungkin jumlah yang turun mengundi itu banyak tetapi peratusan itu sedikit disebabkan ada satu jumlah yang besar untuk mereka yang layak mengundi. Jadi bagaimana kita ingin melihat isu tentang peratusan mengundi yang memberikan impak kepada sama ada menggegalkan status quo kepada parti yang sedang memerintah ataupun mungkin dengan jumlah peratusan undi yang banyak akan berubah mungkin pada PRU ke-15 ini. Okey, kalau kita bercakap tentang orang muda, tadi kita tahulah ya, maknanya sumbangan mereka ataupun partisipasi secara aktif untuk membuang undi itu adalah penting. Tapi kalau kita dah bincang tadi kan, kalau kita lihat pada keseluruhan amalan demokrasi ini, yang pentingnya ialah aktif berpartisipasi ketika membuang undi. Bukan aktif dalam media sosial menulis tentang parti politik, apa peranan sumbangan mana-mana calon kan. Jadi the real day, hari yang betul-betul kita perlu turun ialah pada hari mengundi itu dan membuang undi. Jadi dalam konteks demokrasi, semakin ramai orang terlibat dalam membuang undi, semakin baguslah, semakin suburlah, semakin makmurlah demokrasi itu. Jadi pada pilihan raya akan datang ni, kita kalaulah sebelum ini, kalau peratusan di macam Ismail sebut di negeri Melaka atau di negeri Johor peratusannya antara 60-70, saya fikir 70% barulah turun maknanya kan. Jadi pada peringkat pilihan raya umum di negara ini untuk parlimen ni, paling luluslah saya fikir ia sepatutnya 90% ke atas baru menunjukkan kemakmuran amalan demokrasi itu. Bagaimana rakyat itu harus berpartisipasi. Barulah real pemimpin yang kita pilih itu bila kita mengamalkan sistem majoriti mudah ni kan. Maknanya real pemimpin yang kita pilih itu betul-betul dipilih oleh rakyat. Kalau setakat 50% yang turun, 60% yang turun, maknanya pemimpin yang dipilih itu hanya untuk 5% itu saja, 50%. Saya pernah sebut pada pilihan raya 2018 lah, kata siapa tak turun mengundi, dia tak sepatutnya mempersoalkan kerajaan ataupun pemimpin yang dipilih itu. Dia terlibatlah dalam partisipasi atau terlibatlah dalam memilih pengundi itu, mengundi calon itu, ataupun kalau pun calon dia kalah, tapi sekurang-kurangnya calon yang satu lagi itu betul-betul majoriti yang sebenarnya. Walaupun majoriti, sebab kita mengamalkan simple majoriti ni. Jadi inilah yang perlu kita seru kepada semua warga negara yang layak mengundi, yang dah tahu saluran mereka dan juga tempat mengundi, turunlah untuk betul-betul menghidupkan demokrasi di negara kita. Kalau tak, demokrasi kita akan, yalah orang kata apa, tidak
tidak betul-betul demokrasi lah dalam konteks itu. Walaupun ada persentasenya, tapi persentas itu rendah, ia tidak menggambarkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Kita tak nak rumah siap pahat berbunyi. Itu yang tapi sebab dah ada pepatah tu, dia tak boleh lah. Pepatah tu betul sebenarnya. Dalam artikel yang Prof tulis pada 2018 juga, Prof menyebut tentang peluang untuk membuat pilihan tidak boleh disia-siakan. Dan juga penting untuk menggerakkan sistem demokrasi. Pilihan raya juga kayu ukur kepada kejayaan atau kegagalan sistem demokrasi tersebut. Persepsinya sekarang juga pada masyarakat umum, golongan muda ini terbagi kepada dua. Satu yang aktif berkempen, masuk MPP, juga turun untuk aktiviti yang mana-mana parti sekalipun ada aktiviti boleh melakukan. Dan satu lagi, kumpulan bila mana undi siapa pun sama sahaja. Ataupun mereka tidak ada sebarang engagement ataupun tidak ada terpanggil untuk mengambil tahu. Prof Datuk juga berada di kalangan para pelajar. Bagaimana trend yang Prof Datuk lihat? Ini observation pemerhatian saya lah di beberapa universiti ya. Di universiti lah saya bercakap sebab dalam kelompok saya tu kan, orang yang dekat dengan saya ramai yang suka dan betul menunggu-nunggu hari mengundi tu. Saya harap betul-betul turun mengundi lah. Yang tidak tak kisah tentang mengundi ni, saya fikir kita masih lagi ada masa untuk berkempen. Selepas penamaan calon, kita ada masa berkempen. Dalam masa 10 hari lebih ni, teruskan berkempen kepada mereka lah untuk sama-sama turun dan mengundi. Okey. Apakah sudah ada isyarat untuk kita mendapatkan gambaran daripada rakan-rakan pelapor kita? Syuhada Arifin, kita sudah mendapatkan isyarat pada sahabat kita di Jerai untuk membawakan gambaran bagaimana suasana awal bagi penamaan calon pada hari ini. Silakan Syuh. Ya, betul Ismail. Rakan penyampai kita di Jerai untuk P012 Parlimen Jerai sudah pun bersedia untuk mendapatkan perkembangan dengan lebih lanjut di sana. Kita nak terus saja bersama dengan Muhammad Rashid Jali dari P012 Jerai untuk perkongsian yang terkini dan semasa dari sana. Silakan. Terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Saya kini berada di Padang Serbaguna, Stadium Mini Serbaguna Guar Cempedak, dan di sebelah kanan saya ini adalah Dewan Serbaguna Guar Cempedak di mana menjadi lokasi pusat penamaan calon bagi P012 Jerai. Dan apa yang boleh saya gambarkan ketika ini, para penyokong telah pun hadir bagi menzahirkan sokongan kepada calon yang mereka pilih. Dan untuk tanda anda, setakat ini yang utama yang di P012 ini akan saya jangka akan menampilkan 4 calon dari Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Pejuang. Dan untuk pengetahuan anda, di sini apa yang menariknya, Barisan Nasional akan meletakkan calonnya iaitu pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom, manakala Perikatan Nasional akan meletakkan calonnya yang juga penyandang bagi kerusi Parlimen P012 ini yang lalu, iaitu Sabri Aziz yang juga Ketua Naib di-Pertua PAS kawasan Jerai. Selain itu, Pakatan Harapan juga meletakkan calonnya timbalan pengurusi DAP Kedah iaitu Zul Hasmi Sharif. Pejuang juga tidak ketinggalan turut meletakkan calonnya dari Gagasan Bangsa yang meletak calonnya iaitu Muhammad Nizam Mashar. Jadi setakat ini kesemua calon, keempat-empat calon telah pun masuk ke Dewan Serbaguna di sebelah kanan saya ini yang akan untuk menyerahkan kertas pencalonan kepada SPR bagi memastikan mereka layak untuk menjadi calon pada pilihan raya PRU ke-15 ini, saudara. Mengimbas kembali pada PRU ke-14 yang lalu, Sabri Aziz memenangi P012 ini dengan majoriti 539. Jadi setakat ini saja laporan saya dari kerusi Parlimen P012 di Guar Cempedak ini. Untuk itu kembali dulu bersama Syuhada di Angkasa Puri. Silakan Syuhada.
Okey, baik, terima kasih Rashid Charlie dengan perkongsian terkini dari P012 Jerai. Pastinya kita akan membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dijangkakan akan berlakunya pertembungan 4 penjuru di Parlimen Jerai ini, iaitu daripada Parti BN, Barisan Nasional Pakatan Harapan, PN, Pakatan Nasional dan juga Pejuang. Di seterusnya pada pagi ini kami nak bawa anda ke lintas langsung seterusnya daripada Parlimen Air Hitam. Kita nak terus bersama dengan rakan penyampai yang sudah pun bersedia di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang ini saya berada di pusat penamaan calon di Dewan Muafakat Air Hitam bagi proses penamaan calon P148 Air Hitam, dan kesemua calon sudah pun tiba di Dewan ini kira-kira pukul 8.45 pagi tadi bagi meneruskan proses penamaan calon yang sudah pun bermula, di mana semua calon-calon terlibat iaitu penyandang kerusi ini Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dari Barisan Nasional, dan Muhammad Syafiq Muhammad Aziz dari Perikatan Nasional dan juga Sheikh Umar dari DAP sedang mengemukakan borang pencalonan masing-masing, sehinggalah proses pencalonan ini dijangka akan ditutup pada pukul 10 pagi nanti, dan kemudiannya pada kira-kira 10.30 pagi nanti Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi P148 iaitu Tuan Haji Nur Faiz Jamil akan mengisytiharkan dan mengumumkan calon-calon yang layak bertanding bagi merebut kerusi P148 ni. Untuk rekod pada PRU ke-14 lalu, kerusi P148 ini dimenangi oleh penyandangnya, dimenangi oleh Barisan Nasional dengan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dengan majoriti 303 undi, dan untuk pengetahuan anda semua, di Parlimen Air Hitam ini ia akan melibatkan kira-kira 61,041 orang pengundi, di mana 48 pengundi akan membuat undi awal pada 15 November, manakala 5 pengundi akan merupakan pengundi tidak hadir luar negara, dan selebihnya nanti iaitu kira-kira 60,988 pengundi akan membuat pengundian, akan keluar mengundi pada 19 November nanti. Jadi ini saja perkembangan semasa dari Parlimen Air Hitam. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk perkongsian daripada P148 Air Hitam, Mat Taufik Salimin, yang pastinya kita akan sama-sama saksikan seketika nanti, di mana Barisan Nasional sekali lagi mempertaruhkan iaitu Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong selaku Menteri Pengangkutan untuk mempertahankan selaku penyandang bagi Parlimen P148 Air Hitam. Kita akan bawakan perkembangan rasmi dari semasa ke semasa, siapakah yang akan menentang Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong seketika nanti bersama dengan Taufik Salimin bagi P148 Air Hitam. Seketika kita nak kembali semula bersama dengan Ismail dan juga Zaliha. Silakan. Okey, terima kasih Syuhada membawakan. Kalau sahabat kita di Air Hitam tadi membawakan sedikit gambaran berkenaan persediaan proses bagi pendokumentasian dan juga proses bagi penamaan calon, Prof. Dr. Syam Melayu, saya suka untuk melihat antara perkara yang perlu diberi keutamaan yang kadang-kadang mungkin terlepas pandang adalah tentang isu dokumen dan juga isu pencadang dan juga penyokong. Saya boleh gambarkan ada beberapa senarai pencalonan yang ditolak semasa pilihan raya umum ke-12 dan ke-13. Contohnya N35 di Kulim, Kedah, yang mana calon itu Muhammad Faisal Abdul Aziz ditolak disebabkan alasan gagal menamakan pencadang dan penyokong yang merupakan pemilih berdaftar bagi pilihan bahagian pilihan raya yang beliau akan tandingi, dan juga situasi yang berlaku di Merbuk, Kedah, P14 PRU 2008 tidak mengemukakan penyata perbelanjaan dalam pilihan raya umum yang lalu dan hilang kerayakan di bawah perkara 48. Jadi dokumen-dokumen ini penting. Kalau sekiranya ada satu pun yang tidak lengkap ataupun terlepas pandang, mungkin boleh menyebabkan risiko bukan saja kepada calon tetapi kepada keseluruhan perjalanan parti untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 ini. Yalah, kita nampak sebelum ni kan, kalau ada dua calon sajalah kan, dan calon ni ditolak, yang kita panggil menang tanpa bertanding kan. Jadi kalau kesilapan pendokumentasian itu, contoh macam yang Ismail sebut, kalau nak
buktikan bahawa dia telah jadi calon sebelum ini, tapi dia telah telah memulangkan semua wang perbelanjaan dan sebagainya tu. Kalau gagal tu memang dia tak boleh dijadikan calon lagi, sebab syarat-syarat untuk menjadi kelayakan calon tu jelas disebut dalam perkara 48. Perkara 48 perlembagaan ni dia ada dua aplikasi dia. Satu sebelum pilihan raya dan keduanya selepas pilihan raya. Contoh kalau calon tu dah muflis tadi yang kita sebut bankrupt tadi, lepas tu bukan dari penduduk setempat, maknanya orang yang bukan pengundi dari kawasan dia tu tak boleh jadi pencadang. Itu kena buktikanlah. Yang pentingnya memanglah IC, kad pengenalan. Itu pun ada juga tinggal IC. Jadi di luar siaran tadi kita cakap kalau tertinggal IC tu macam, pada saya itu satu kecuaian yang sangat kita panggil serius lah. School board error. Ya, benda yang tak boleh dinilah. Tapi yang pentingnya lah untuk membuktikan bahawa dia layak. Itu saja, untuk buktikan bahawa dia layak. Dan satu lagi, SPR mungkin meletakkan syarat-syarat tertentu. Hanya berapa orang boleh masuk, tak boleh pakai logo-logo dan sebagainya. Jadi SPR boleh menetapkan apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi selain daripada pendokumentasian atau dokumen yang diperlukan untuk pencalonan itu, atau bukti-bukti menunjukkan dia telah, kalau muflis dah bebas daripada muflis dan sebagainya. Jadi syarat-syarat yang boleh ditetapkan oleh SPR itu harus ditaati oleh pihak-pihak lah untuk memastikan pencalonan itu sah dan diterima. Ada juga kita ingin perhalusi dari segi apakah dokumen diperlukan bila seorang calon itu hadir ke pusat penamaan, wang deposit, dan bagaimana sebenarnya impaknya pencadang dan juga penyokong ini. Kita akan tanyakan kepada Prof. Datuk Syam Rahayu sebentar lagi. Kita akan bersedia untuk berlintas langsung sebentar lagi. Okey, kalau sebelum kita bersedia dengan Syuhaidah Arifin untuk membawakan gambaran, boleh kita kongsikan antara dokumen yang penting adalah kertas penamaan borang akuan berkanun yang dikeluarkan oleh pihak SPR bagi pilihan raya negeri ataupun pilihan raya di peringkat parlimen, wang deposit RM5,000 untuk Dewan Undangan Negeri dan juga RM10,000 untuk bahagian parlimen. Perkara penting perlu disediakan seorang penyokong pencadang surat kebenaran bertanding atau kadang-kadang dikenali sebagai watikah pencalonan yang menggunakan simbol parti tersebut. Jadi ini mungkin persoalan yang tadi kita tanyakan, sama ada calon daripada parti berlainan boleh bertanding di bawah satu parti ataupun gagasan parti yang lain. Jadi sudah dijawab oleh Prof. Datuk Syam Rahayu seketika tadi untuk diperjelaskan berkenaan dengan situasi dan juga keabsahan perkara tersebut. Kita nak bersama dengan Syuhaidah untuk membawakan sedikit perkongsian gambaran dokumen-dokumen ataupun perkara-perkara penting dalam proses penamaan calon. Ya, betul Ismail. Bagi proses penamaan calon ini, kalau kita boleh imbas kembali, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh kesemua calon yang ingin bertanding bagi pilihan raya umum yang ke-12 maupun di peringkat parlimen dan juga DUN. Jadi kami nak kongsi pada anda secara maya, ini antara AR yang kami sudah persediakan untuk tatapan anda semua, antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh calon-calon pada pagi ini yang akan dihantar oleh seorang calon, seorang penyandang dan juga seorang penyokong. Yang pada pagi ini kami nak kongsikan kepada anda syarat kelayakannya ada banyak di sini. Yang pastinya individu tersebut ataupun calon tersebut mestilah warga negara Malaysia, bermustawatin di Malaysia dan juga tidak tersabit ataupun didakwa dengan mana-mana kesalahan undang-undang yang kami kongsikan pada anda pada pagi ini. Jadi kami nak bawakan juga kepada anda, inilah secara ringkas perkara yang perlu dipatuhi oleh calon-calon sebelum menamakan, dan ada kebarangkalian untuk calon-calon ini tidak layak untuk menjadi ahli parlimen ataupun ahli DUN yang dipertandingkan sekiranya mereka tidak menepati sebarang syarat yang diterterakan di sebelah kanan saya ini. Okey, itu secara ringkas kami bawakan untuk anda pada pagi ini. Seterusnya kita nak bawa anda semua ke Kota Marudu bersama dengan rakan penyampai dari sana yang sudah pun bersedia untuk membawakan perkembangan terkini. Jadi kita terus saja bersama dengan rakan penyampai yang sudah pun bersedia di Parlimen Kota Marudu. Silakan.
Okey, baik, terima kasih Suhaida. Sekarang saya berada di Dewan Komuniti Kota Marudu, pusat pencalonan bagi Parlimen P168 Kota Marudu. Dan juga Dewan Pencalonan telah pun dibuka tepat jam 9 pagi tadi, di mana keadaan di luar juga dalam keadaan yang terkawal dengan juga ramai daripada para penyokong parti masing-masing yang menghantar borang pencalonan pada pagi ini menyokong calon masing-masing. Namun begitu, keadaan di luar juga tetap dalam keadaan yang terkawal dan juga para penyokong masih mengikut peraturan dan juga kawalan yang telah pun diberikan oleh pihak keselamatan. Dan para petugas di bahagian Dewan juga telah pun bersedia seawal jam 6 pagi tadi untuk melancarkan proses penamaan calon di Parlimen P168 Kota Marudu. Dan secara keseluruhan, 300 petugas PDRM terdiri dari pegawai dan anggota akan digerakkan sepanjang PRU kali ini. Selain PDRM, rela juga turut bertugas dan membantu melancarkan proses penamaan calon pagi ini. Parlimen P168 Kota Marudu mempunyai 80,735 jumlah pemilih berdaftar dengan keluasan parlimen adalah 2,282 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 99,998 orang. Dan dalam PRU ke-14 yang lalu juga, di mana Parlimen Kota Marudu disandang oleh Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili dari Barisan Nasional dengan jumlah undi 13,033 undi dengan majoriti 1,774 undi. Dan penyandang dijangka akan ditentang oleh beberapa calon daripada Parti Warisan, Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM, Gerakan Tanah Air, GTA Pejuang, dan dijangka turut akan ada seorang calon parti bebas. Namun begitu, di mana keputusan ataupun pengumuman rasmi berkenaan dengan calon yang akan bertanding nanti akan diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya kali ini, Encik Alexander Yong. Dan setakat ini dulu laporan saya daripada Kota Marudu, dan saya Magdalena Depol yang sahih di RTM #MyPRU15. Ya, baik, terima kasih Magdalena Depol dengan perkembangan daripada P168 Kota Marudu. Seterusnya kami nak bawa anda ke perkembangan terkini dari Bera bersama dengan rakan penyampai kita Dian Fatia Makno yang sudah pun bersedia di sana. Silakan Dian. Okey, proses penamaan calon sebenar PRU 15 bagi Parlimen P090 pada hari ini berlangsung di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera. Dan meski cuaca mendung pada pagi ini, sorakan semangat bergema daripada penyokong parti bertanding di Dewan ini. Dan awal tadi turut kedengaran alunan zikir dan selawat dari penyokong parti yang hadir. Dan P090 Bera dijangka menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan sebentar tadi tepat jam 9 pagi, pegawai pengurus. Okey, baiklah. Calon Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri yang tiba pada pukul 8.50 pagi tadi diiringi kira-kira 1,000 penyokong Barisan Nasional. Dan berbaju biru, Datuk Seri Ismail Sabri kini berada di dalam Dewan, masih lagi berada di dalam Dewan dan sedang melakukan proses penamaan calon bagi Parlimen Bera P090 ini. Dan untuk makluman, Barisan Nasional sebelum ini telah mengumumkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dari UMNO yang juga penyandang kerusi Parlimen ini sebagai calon. Dan Datuk Seri Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO mewakili Parlimen Bera sejak tahun 2004. Dan pada PRU ke-14, beliau memenangi kerusi Parlimen Bera dengan majoriti sebanyak 2,311 undi, menewaskan calon daripada PKR dan PAS. Dan menyaksikan juga bekas pengarah pelajaran wilayah Persekutuan Abbas Awang, calon Pakatan Harapan yang juga merupakan naib ketua PKR cabang Bera. Begitu juga seterusnya calon Perikatan Nasional iaitu Asmawi Harun dari Bersatu. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR sebelum ini memaklumkan kertas penamaan calon bagi PRU 15 boleh dikemukakan dari pukul 9 hingga 10 pagi ini. Dan di mana kertas penamaan calon mestilah dikemukakan oleh calon, pencadang dan penyokong mana-mana 2 orang daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka. Dan pengumuman rasmi mengenai penamaan calon P090 Bera pada hari ini akan diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya Parlimen Bera P090
Datuk Zaman Azam Muhammad Sarif pada kira-kira pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan daftar data pemilih sehingga 7 Oktober, seramai 77,669 pengundi layak mengundi di Parlimen Bera pada PRU ke-15 kali ini. Dan daripada jumlah itu, 76,860 merupakan pengundi biasa, 3,521 merupakan pengundi tentera dan pasangan, 279 merupakan pengundi polis dan pasangan, dan 9 orang pengundi luar negara. Dan seramai 38 petugas akan terlibat sepanjang proses penamaan calon di sini pada hari ini. Jadi perkembangan mengenai proses penamaan calon di Parlimen Bera ini akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Kembali yang sahih di RTM #MyPRU15, kembali ke Angkasa Puri, silakan. Okay, baik. Terima kasih Dian Fatia Makno dengan perkongsian daripada Bera, di mana kita dapat saksikan penyandangnya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah pun tiba di lokasi untuk menghantar penamaan calonnya, yang pastinya seorang calon, seorang penyokong dan seorang pencadang sudah pun tiba di sana. Kita dapat saksikan suasananya agak meriah sekali, disambut ataupun dihantar sekali bersama dengan kontingen-kontingen ataupun ketua-ketua daripada BN sendiri di sana. Jadi untuk pada pagi ini seterusnya kami nak bawakan juga pada anda lokasi seterusnya, iaitu di Arau, Pagur dan juga Marang bersama dengan 3 wartawan kita ini. Tapi terlebih dahulu kita terus saja bersama dengan Alif. Silakan. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin bagi memberikan perkembangan terkini berkenaan dengan proses penamaan calon bagi P003 Arau. Dan untuk makluman anda, tepat jam pukul 9 pagi tadi, saya lihat kesemua calon-calon memasuki ke dalam dewan bagi proses penamaan calon yang dijangka akan selesai pada jam 10 pagi nanti. Dan suka untuk saya kongsikan kepada anda, bagi P003 Parlimen Arau, Barisan Nasional mempertaruhkan Datuk Rozabil Abdul Rahman, Pakatan Harapan Fatin Amalina Fazli, Perikatan Nasional Datuk Seri Syahidan Kasim dan Pejuang Abdul Razak Abdul Khalib. Bagi Dewan Undangan Negeri Pulau Dun Arau mempunyai 5 dun, iaitu Barisan Nasional mempertaruhkan Syed Atif Syed Abu Bakar, Pakatan Harapan Azhar Emir, Perikatan Nasional Megat Hasyirat Hassan dan Warisan pula Muhammad Khalid Ahmad. Bagi dun yang kedua, N12 Tambun Tulang, Barisan Nasional mempertaruhkan Datuk Ismail Kasim, Pakatan Harapan Muhammad Syahmi Suhaimi, Perikatan Nasional Wan Zikri Aftar Ishak dan Pejuang Maton Din. Bagi N13 Gor Sanji, Barisan Nasional Rozin Ahmad, Pakatan Harapan Haspa Rizal Hassan, Perikatan Nasional Rizwan Hashim dan Pejuang Abdul Malik Abdullah. Bagi N14 pula Sifat 4, Barisan Nasional diwakili Nurul Hisham Yaakob, Pakatan Harapan Amran Darus, Perikatan Nasional Razali Saad, Warisan Wan Nural Hakim Syahir Saad dan Pejuang Izhar Kamaruddin Sudin. Dan yang terakhir N15 Sanglang, Barisan Nasional Syarifuddin Ahmad, Pakatan Harapan Dr. Ahmad Fazil Muhammad, Perikatan Nasional Muhammad Syukri Ramli, Warisan Zainuddin Yum. Baik, setakat itu saja perkembangan saya dari P003 Arau, dan seterusnya kita bersama pelapor Azrul Faizal Jusoh di P037 Marang yang sahih di RTM dan #MyPRU15. Silakan Azrul. Baik, terima kasih. Dan kini saya berada di Pejabat Daerah dan Tanah Marang untuk proses penamaan calon bagi P037 Marang. Dan pada pagi ini alhamdulillah dengan cuaca sedikit hujan renyai yang berlangsung di sini. Dan untuk perkembangan terkini sampai pukul 8.45 pagi telah pun berada ataupun para penyokong bersama para calon telah pun tiba ke lokasi ini. Dan untuk makluman yang telah pun kami terima pada sampai pukul 8.50 pagi telah pun tiba ke semua calon-calon yang bakal bertanding bagi P037 Marang. Antaranya kita kongsikan iaitu pada Barisan Nasional, iaitu calonnya itu Jasmira Osman telah pun tiba seawal pukul 8.45 pagi tadi, dan seterusnya diikuti oleh calon daripada Parti Pejuang iaitu Dr. Zarawi Sulong, dan seterusnya diikuti oleh calon Amanah
itu daripada Pakatan Harapan, itu calonnya Ustaz Azhar Abdul Syukur, dan seterusnya pada pukul 8.55 pagi telah pun tiba penyandang bagi parlimen ini, iaitu Tan Sri Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang telah pun tiba bersama para penyokong, disertai juga dengan Menteri Besar Terengganu Datuk Dr. Ahmad Syamsuddin Mohtar. Dan untuk makluman juga untuk hari ini, kita akan nantikan pengumuman secara rasminya dan dikhabarkan insya-Allah pada pukul 10.30 pagi dikhabarkan kita akan perolehi secara mutlaknya siapakah yang bakal bertanding bagi P037 Marang ini, akan diumumkan oleh pengurus SPR pilihan raya, iaitu melakap pegawai daerah di sini, iaitu Tuan Haji Rizan Cik Mat akan mengumumkan pada pukul 10.30 pagi. Itu antara perkembangan terkini yang boleh saya kongsikan dari Marang. Nantikan untuk pengumuman rasminya akan kami kongsikan untuk anda seketika nanti. Apapun, sekian untuk waktu ini. Saya Azrul yang sahih di ATM #MyPRU15 dan terus kembali bersama rakan kita di Pagoh Johor bersama dengan Erwin. Silakan. Baiklah, terima kasih Azrul dari Marang. Saya kini berada di Pusat Convention Hub Pendidikan Tinggi Pagoh di Muara bagi membawakan perkembangan hari penamaan calon bagi P143 Parlimen Pagoh. Dan sehingga kini kami masih menunggu pengumuman penamaan calon yang dijangka diadakan selepas pukul 10 pagi, di mana kami lihat beberapa calon sudah pun hadir di pusat penamaan ini. Antara hadir penyandang ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional berbaju merayu Teluk Belanga dan bersongkok. Juga calon mewakili Pakatan Harapan Iskandar Shah Abdul Rahman dari Parti Keadilan Rakyat PKR yang merupakan seorang ahli geofizik berkhidmat di Sarawak, dan ini merupakan pertama kali beliau bertanding dalam pilihan raya sejak menyertai PKR 2 tahun lalu. Selain calon Barisan Nasional, Datuk Seri Razali Ibrahim yang merupakan bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dan saya masih menantikan jika ada sebarang calon bebas yang akan bertanding di kawasan parlimen ini. Dan pusat penamaan ini dikendalikan Pegawai Pengurus Muhammad Helmi Yaakob, iaitu pentadbir tanah daerah Muar. Berkenaan situasi di pusat penamaan ini, apa yang saya boleh lihat di luar, penyokong parti yang telah hadir membawa bendera parti dan berada di ruangan berasingan di luar Dewan ini bagi memberikan sokongan. Dan apa yang saya dapat lihat, penyokong BN, PH dan juga penyokong PN. Dan buat masa ini, hari berjalan lancar dan tiada provokasi melampau berlaku di luar Dewan. Dengan seramai kira-kira 70 anggota polis ditugaskan di pusat penamaan calon ini. Juga bersiap sedia petugas kesihatan KKM beserta ambulans bersebelahan dengan pusat tempat penyokong. Dan sedikit maklumat bagi parlimen ini, Pagoh P143. Mengikut statistik, Parlimen Pagoh mempunyai 69,939 pemilih terdiri daripada 69,853 pemilih biasa, 103 pemilih awal dan 1 pengundi tidak hadir luar negara. Dan mengikut maklumat disediakan, menjelang hari pengundian, 41 pusat mengundi akan dibuka termasuk 2 pusat mengundi awal. Di parlimen ini melibatkan Dun Bukit Pasir dan Dun Bukit Kepong. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Pagoh yang sahih di RTM #MyPRU15. Kang Kasapuri bersama Syuaida. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Erwin Zawid dengan perkongsian daripada P143 Parlimen Pagoh. Pastinya di pusat pengendalian calon ini, di dalamnya hanya dibenarkan 3 individu saja daripada parti yang ingin menamakan calon mereka, iaitu calon sendiri, penyokong dan juga apa namanya. Jadi kita nak bawakan kepada anda seterusnya pada pagi ini ada banyak lagi perkara yang ingin dikupas bersama dengan tetamu kita. Jadi kita terus saja bersama dengan Leha dan juga Ismail. Silakan. Terima kasih Syuaida. Kita ingin juga sentuh sedikit sebenarnya tentang selain daripada deposit untuk menjadi calon, juga deposit dari segi bahan kempen. Kita juga ingin tanyakan kepada Prof. Datuk Doktor, kita lihat bila tibanya musim berkempen ini, bendera, banner dan sebagainya akan naik dengan meriah sekali. Walaupun sebenarnya ada garis panduan ataupun undang-undang yang perlu dipatuhi oleh semua yang berkempen, kawasan sekolah tak boleh. Dan bagaimana sebenarnya perlu diperkuatkan lagi ataupun diperingatkan lagi kepada mereka ini supaya perletakan bahan-bahan kempen ini lebih patuh kepada apa yang telah pun digariskan.
Menariklah pasal kempen ni. Lepas penamaan calon, maka terus bermulalah masa kempen. Yang Zaliha sebut tentang bahan-bahan kempen itulah. Ya, ada undang-undang dari SPR lah yang menyatakan tentang tak boleh letak berdekatan dengan harta awam lah, terutamanya sekolah, tempat ibadat dan sebagainya lah. Jadi tak boleh letak bahan-bahan kempen. Saya fikir penguatkuasaan tu penting lah. Tapi undang-undang pun juga penting. Mungkinlah pada masa depan kita perlu letakkan satu tempat khas saja boleh letak bendera tu. Bukanlah macam sekarang kan. Saya tengok macam bahaya jugalah. Kadang bendera tu diletakkan di tiang-tiang lampu jalan dan sebagainya. Dan ini pada saya ada sesuatu yang perlu kita lihat dalam bentuk perundangan. Undang-undang dah ada macam kempen tu memang ada syarat-syarat dia lah. Cuma untuk masa depan lebih baik kalau undang-undang itu ditambah baik dengan menyatakan hanya tempat ini saja yang boleh diletakkan poster-poster. Negara-negara lain juga ada. Terutamanya negara-negara maju. Kita tak akan nampak bendera itu bersepahan selepas pilihan raya dan sebagainya. Kita tak akan nampak. Dan bahan-bahan itu, bahan kempen itu hanya layak diletakkan semasa kempen saja. Jadi selepas pilihan raya tu relax lah, cool down lah kan. Sebab dah habis dah pilihan raya. Jadi di sini dari segi undang-undang saya fikir penguatkuasaan satu penghayatan lah. Maknanya pihak-pihak itu perlu menghayati undang-undang, mentaati, mendisiplinkan diri mereka. Parti-parti ini perlu mendisiplinkan. Memang ada sebelum tu ada, tapi ada juga yang tersisa-sisa yang tak ni kan. Ya, sampai ada yang sanggup lepaskan deposit bila habis pilihan sama ada menang ataupun kalah. Ada juga yang tidak mengambil kembali, membersihkan semula kawasan yang mereka letak bahan-bahan kempen tersebut. Jadi ini satu pada saya sifat tanggungjawab dan integriti itu penting lah kat sini kan. Walaupun kata kalau tak bersih hilang wang deposit untuk kempen, 5,000 untuk parlimen, 3,000 untuk negeri. Pada saya 3,000 tu sikit lah untuk parti-parti kebanyakan. Kalau bebas tu mungkin ada masalah sikit lah kan. Tapi entah-entah bebas pun ada duit lah untuk pastikan bahawa menepati. Jadi 3,000 ni jadi orang majlis perbandaran lah pula nak kena bersih dan sebagainya. Tadi di sini kita nampak must be autopilot lah somewhere. Ya, maknanya tak perlu undang-undang untuk mengawal diri. Sekarang ni kalau boleh kita kurangkan undang-undang untuk mengawal perkara-perkara seperti ini. Kawalan diri, self-disiplin itu perlu ditanamkan, diterapkan dan dihayati oleh pihak-pihak itu. Ya. Kak Syam, bercakap tentang undang-undang ini kita sebagai slot yang terakhir ya, sebagai kesimpulan kita. Sewaktu tempoh berkempen 14 hari ini sudah pasti setiap parti calon yang bertanding akan mempromosikan diri masing-masing. Tidak terkecuali juga akan ada unsur-unsur mungkin hasutan, fitnah, gosip dan sebagainya, cerita-cerita yang dibongkarkan. Walaupun kita berada dalam musim kempen, tetapi setiap individu itu masih tertakluk kepada akta seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, akta hasutan, fitnah dan juga kanun kesiksaan. Jadi bagaimanakah Prof. Datuk Syam Rahayu boleh melihat isu ini saranan kepada parti dan calon yang bertanding supaya pematuhan etika dalam perihal menjaga tutur kata dan juga perilaku di media sosial maupun sewaktu berkempen, Prof? Sebelum saya lupa, saya terus nak sebut bahawa saya fikir warga Malaysia atau rakyat Malaysia sekarang mengharap daripada calon-calon dan parti-parti politik itu ialah apakah perancangan untuk masa depan Malaysia. Kita tidak mahu lagi mendengar tentang ialah perkara-perkara yang melibatkan peribadi sebab calon itu telah dicalonkan dan ianya telah melalui tapisan-tapisan yang ditetapkan oleh perundangan dan juga SPR. Jadi apa yang mahu dirasai atau dimuatkan dalam kempen-kempen ini ialah supaya rakyat faham parti itu sebenarnya bila mereka memenangi pilihan raya apa mereka akan buat untuk rakyat. Saya fikir seluruh rakyat mahukan ini. Dan parti-parti itu pula seperti yang ada
tadi yang kita dengar dari klip tadi, mengharapkan manifesto yang diperjuangkan oleh parti-parti tersebut ditunaikan. Itu yang kita nak. Dari segi undang-undang dan Lihaya, kita ada lebih kurang 16 undang-undang yang merangkum perjalanan pilihan raya ini. Jadi undang-undang ini hal-hal berkaitan dengan kemuliaan diri, maruah orang lain, seperti yang disebut tadi, memang terpakai. Jadi saya fikir ramai antara kita sudah tidak mahu mendengar hal-hal, dan kita harap para netizen juga menjaga kepribadian diri lah, supaya tidak membongkarkan perkara-perkara yang sebenarnya boleh yang boleh menjatuhkan maruah, aib seseorang, atau boleh kadang-kadang memfitnah seseorang calon ataupun penyokong mana-mana parti politik. Kita perlukan kepribadian tinggi, bukan setakat calon, kita sendiri juga perlu menghayati kepribadian tinggi, dan kita harus percaya apabila seorang calon itu telah dibenarkan untuk bertanding, maka kita assume lah, kita anggap tapi calon-calon pun semalam saya baca juga, calon-calon pun integriti dari segi profil masing-masing perlu tinggilah. Kita tak nak lagi berlaku bahawa misrepresentation about himself kan. Setiap calon tu meletakkan latar belakang pendidikan dan sebagainya perlulah tepatlah Jadi banyak pihak yang perlu mengambil perhatian, macam media sendiri pun perlu mengambil pendekatan untuk mengangkat perancangan-perancangan parti-parti politik untuk kebaikan rakyat sekiranya mereka dilantik atau berupaya membentuk kerajaan. Untuk 5 tahun yang akan datang, insya-Allah. Insya-Allah 5 tahun. Insya-Allah 5 tahun. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Syamrah Abdul Aziz kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Kita akan berehat seketika. Kita nak berehat seketika, dan selepas ini kita nak bertamu bersama dengan tetamu yang lain untuk kita membincangkan lebih lanjut, dan juga kita mendapatkan gambaran lebih lanjut di beberapa lokasi terpilih juga bersempena dengan grandstand khas penamaan calon PRU ke-15. Semuanya seketika nanti.